Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Captain Rais. Jom guys, join program Lemak tu Lean. Program viral yang akan guide anda untuk kurus dan buang lemak-lemak korang hanya dari rumah. Tanpa perlu pergi ke gym, tanpa alat senaman, tanpa sebarang produk dan ubat kurus. Dengan kos yang paling murah dan kesan yang super pantas. Dengan menggunakan metod Lemak tu Lean yang sangat-sangat efektif. Metod yang kita gunakan sesuai untuk sama ada lelaki ataupun perempuan dan untuk semua peringkat umur dan sama sekali tidak akan mengganggu apa jua rutin dan pekerjaan korang. Lebih 5,000 orang dah pernah join program Lemak tu Lean dan korang lihat sendiri hasil dia, kesan seawal 7 hari saja guys. Untuk bulan Oktober kita hanya ada 2 batch saja guys. Sangat-sangat terhad. Korang dah boleh transform badan korang untuk kurus dan dapatkan bentuk badan idaman korang sebelum tahun baru 2022. Masa terhad, slot terhad, jadi jangan terlepas. Tunggu apa lagi guys? Klik link dekat bawah sekarang untuk daftar program Lemak tu Lean. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Ini video untuk adik-adik ni. Selamat datang ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber anda yang menjadi sebutan palatau-palatau anti-vaksin dan haters-haters yang lain lah, iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu-bedu. Let's go. Okay, hari ni sikit je aku nak cerita dekat korang. Ada kena-mengena dengan nak memasuki tentera, ada kena-mengena dengan temuduga tentera juga. Tapi ini bukan pasal interview dan sebagainya lah. Pada hari ini aku nak cerita dekat korang advantage ataupun kelebihan yang membuatkan korang lagi mudah untuk lulus temuduga, untuk dipilih menjadi pelatih tentera, rekrut ke prajurit muda ke ataupun pelatih pegawai kadet. Sebab kita tahu setiap tahun diorang buka, ATM buka interview untuk orang awam untuk menjadi seorang tentera lah, dan orang kata dia punya persaingan tu sangat ramai. Beribu-ribu orang datang apply masa temuduga tu, tapi yang dipilih tu hanyalah sikit je. Aduh. Dan sebenarnya ada beberapa advantage atau kelebihan yang dilihat ataupun yang diakses ataupun yang orang tercari-cari lah oleh pegawai-pegawai temuduga ni. Dia nak cari ada tak di kalangan calon-calon temuduga ni lah. Sebelum aku meneruskan aku punya video, macam biasalah, aku dah bagi tips, dah cerita, dah bagi toyol apa semua. Tekanlah butang subscribe ni. Orang ni pun tengok, tekan. Tak rugi apa pun kan. Tekan je butang subscribe. Terima kasih. Okey, kelebihan ataupun advantage yang orang tengok yang kadang-kadang menjadi bonus bagi memudahkan kau untuk dipilih, untuk meluluskan, melayakkan korang untuk lulus temuduga tentera, dia ada banyak. Sebenarnya apa yang korang buat masa sekolah dululah. So yang ni kepada adik-adik yang nak masuk tentera, korang boleh prepare dari start, seawal form 3 tu dah boleh start dah sebenarnya. Orang kata nak mencari advantage, kelebihan ni lah. Nombor satu kelebihan yang paling common sekali, yang biasanya orang akan tengok, wow dia ni ni boleh ni, kita pilih dia ni adalah kau kena aktif dalam bidang co-curriculum. Kau kena aktif dalam persatuan unit beruniform, persatuan-persatuan, dalam kelab-kelab dekat sekolah tu kau kena aktif. Lagi bagus kau dapat jadi dia punya pengurusi ke, timbalan pengurusi ke. So bila orang tengok, bila pegawai temuduga ni tengok, dia ni pernah masuk PKBM ataupun dia pernah masuk kadet polis, dia punya basic asas disiplin tu dah ada sikit dah. Dia akan jadi salah satu advantage untuk engkau mudah diterima masuk lah ke dalam Angkatan Tentera Malaysia ni. Jadi kepada adik-adik yang zaman sekolah dia malas, tak nak join, tak nak aktif dalam co-curriculum, tiba-tiba kau nak masuk askar, insyaAllah lah kau punya peluang tu memang sangat tipis lah untuk diterima. Lepas tu dia lebih kurang sama macam co-curriculum jugalah. Antara juga kelebihan yang dipandang adalah bila korang jadi pengawas. Bila korang jadi prefect orang panggil, jadi pengawas, orang tengok, dia ni
ada orang kata keupayaan untuk jadi leader, untuk jadi ketua, untuk menguruskan orang-orang dia. Tambah-tambah kalau korang nak apply jadi pegawai tentera lah. Kalau kau bekas pengawas, lagi senang untuk kau diterima masuk. Nombor 2, akademik lah. Of course. Okay. Sekarang ni nak masuk askar, kau kena jadi pandai. Faham tak? Kalau zaman-zaman aku dulu, zaman-zaman abang aku dulu nak masuk tentera ni, orang masih lagi tengok yang cukup-cukup makan pun bolehlah masuklah. Dia ni ada fail satu, dia ni cukup-cukup makan lulus, bolehlah masuklah. Tapi sekarang ni yang menjadi persaingan sekarang ni antara yang dapat result ataupun keputusan-keputusan SPM ke STPM ke yang padu-padu, yang mantap-mantap je, itu yang menjadi persaingan. Kalau setakat yang lulus sekadar cukup syarat ni ataupun sekadar lepas dia punya minimum punya requirement itu, awal-awal dia dah tendang dah kadang-kadang. Sebab yang syihok-syihok ni, yang semua dapat result gempak ni, itu yang lagi ramai daripada yang dapat yang cukup-cukup makan ni. Jadi make sure kau kena dapat result yang padu, babe. Serius, belajarlah betul-betul. Mulai sekarang lagi. Okey, score korang punya SPM, apa kejadah semua tu. Lepas tu, ini pun bagus juga ni. Salah satu kelebihan, advantage yang akan dipandang semasa korang masuk interview ni adalah jikalau korang aktif dalam sukan. Ini aku tak tahu kenapa, aku pun tak sure juga, tapi sebenarnya ATM, baik TUDM, TLDM, TDM, diorang sebenarnya mencari juga pelapis-pelapis yang boleh menjadi atlet yang mewakili TUDM, TDM, TLDM ataupun mewakili ATM dalam keseluruhannya lah. Dan boleh juga kadang-kadang masuk SUKMA, masuk sukan-sukan yang besar apa semua ni lah. Jadi korang yang aktif sukan, tambah-tambah sukan-sukan yang orang kata major sports lah, macam bola ke, macam larian ke, sukan renang ke, sukan basikal ke, kau aktif tu, insyaAllah kalau orang tengok, dia ni main bola ni, dia boleh jadi atlet ATM. InsyaAllah korang pun boleh diterima masuk untuk menyertai tentera juga. Selain tu, orang akan tengok juga kau punya rekod masa sekolah, rekod disiplin. Kalau kau rekod disiplin bersih, tak pernah digantung sekolah, tak pernah kena buang sekolah, tak pernah ada masalah disiplin atau benda lah, tak ada laporan khas daripada guru lah mengatakan kau ni ada masalah disiplin lah, insyaAllah lagi senang kau nak diterima. Sebab sedia maklum ATM memerlukan orang yang berdisiplin. Okey, ATM sendiri melahirkan orang-orang yang berdisiplin, insyaAllah. Tapi kalau kau nak minta masuk tentera, kau bawa rekod-rekod sekolah kau yang buruk tu, bergaduh lah, konten sekolah hisap okok lah, ada surat daripada sekolah lah, ada attach kau punya report card apa semua, ada tulis kat kau punya sijil SPM kau ni ada masalah pernah digantung apa semuanya, memang tak dapat lah nak masuk kan. Awal-awal lagi kau dah kena tendang dah. Satu lagi, kalau korang boleh bertutur dalam bahasa Inggeris dengan baik. Bahasa Melayu ni semua orang boleh cakap. Tapi kalau kau boleh bertutur dalam bahasa Inggeris, penguasaan kau dalam bahasa Inggeris sangat-sangat baik, boleh juga menjadi advantage untuk engkau diterima masuk dalam tentera. Dan juga yang last sekali lah, okey, orang akan tengok kau punya persediaan lah. Aku dah banyak dah buat video pasal persediaan untuk memasuki temuduga ATM ni. Kalau semua tu, insyaAllah kalau kau ikut dari A sampai Z, persediaan dari segi dokumen lah, dari segi pakaian lah, apa semualah, kalau tak ada masalah, insyaAllah itu pun akan menjadi orang kata advantage untuk engkau lulus dalam temuduga tentera. Tapi apa ni? Tapi sayang, korang kena ingat bukanlah advantage yang aku cerita tadi ni mula-mula sekali diorang tengok. Tak. Kau kena lulus dulu, kau kena lepas dulu segala syarat-syarat ataupun syarat-syarat kelayakan asas yang dinyatakan dekat dalam korang punya surat panggilan temuduga ni. Bila dah lepas, korang punya medical tak sangkut, korang punya fizikal tak sangkut, korang punya orang kata akademik pun tak sangkut. Lepas semua tu kau lulus, and then diorang dah shortlisted kan berapa ramai orang yang dah lepasi syarat-syarat asas kelayakan tu. And then bila diorang nak shrinkkan lagi, bila diorang nak kecilkan lagi, orang kata dia punya shortlisted tu, barulah dia akan tengok
kelebihan-kelebihan ni. Okey? So janganlah korang fikir pula kau punya result teruk. Okey, lepas tu kau BMI tak lepas, tinggi tak cukup, flat foot, tapi kau terus main bola. Tapi kau aktif dalam co-curriculum. Dia tak akan terima kau jugalah sebab syarat-syarat asas pun kau dah tak lepas. Jadi jangan salah faham, jangan tiba-tiba menangis-nangis, berintih, maki-maki, apa pasal ni, aku dulu dekat sekolah, aku Cristiano Ronaldo, kenapa aku tak dipilih? Tak ada. Syarat kelayakan asas tu korang kena lepasi dululah. Baru sekiranya kalau masih ramai orang yang masih stay dalam temuduga tu dan diorang nak cut lagi orang, barulah dia akan tengok kelebihan-kelebihan yang aku ceritakan tadi tu. So please share video ni. Video ni korang kena share lah, sebab ini tak ramai yang orang ceritakan. Even dalam surat panggilan, dalam iklan untuk temuduga tentera tu tak pernah diceritakan. Ini aku ceritakan dekat korang, okay? Supaya korang tahulah apa yang nak dibuat, okay? Dan sila komen. Sekiranya ada soalan, insya-Allah aku akan jawab. So jangan segan silu untuk tanya dekat aku, okey? Dan juga macam biasalah, jangan lupa untuk tekan butang like, okey? Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, okey? Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah sekiranya aku ada lagi tips-tips ataupun toyol-toyol cara untuk nak bagi korang lepas temuduga tentera supaya korang boleh masuk tentera dengan jayanya, aku akan buat video lagi lah, insyaAllah. Okay? Semoga kita berjumpa lagi dalam next video. Ingat, apa-apa pun kena tawakal. Semua berlaku dengan izin dan kehendak Allah. Okay? Minta dulu dekat Allah, barulah diselangi dengan usaha. Okey, jangan lupa untuk berselawat setiap hari. Ingat, kita ni dah akhir zaman, mantapkan ibadah kita, kuatkan iman kita. Okey, tahan kita punya nafsu apa semua ni, jangan mudah terpedaya dengan berita-berita yang tak benar. Always check apa yang korang dengar. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye guys. See ya.